Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas Dynamics DAM 13903. Kita berada di chapter yang baru. Chapter baru ni, chapter kita ialah Kinematics of Rigid Body. And sebelum ni kita ada belajar Kinematics of Particles. Lepas tu kita belajar Kinetics of Particles. Yang ni kita belajar Kinematics of Rigid Body. Saya kena differentiate lagi sekali. Saya dah differentiate dah. Apa beza antara particles dan rigid body. Satu benda boleh akan jadi benda yang sama kan? Benda yang sama, awak boleh classify dia sebagai particles ataupun rigid body. Kan? Dia bukan berkisar kepada objek itu yang akan menyebabkan sama ada particles ataupun rigid body. Actually, apa yang differentiate particles dengan rigid body ialah untuk particles, dia punya force yang applied. Katakan kita berkereta kan. Force yang applied ke kereta ialah pada satu point saja. Semua force akan act kepada satu point. Tetapi bila kita cerita pasal rigid body, force yang akan applied kepada kereta tu pada point yang berbeza, bukan pada point yang lain. Kata bukan satu depan satu belakang. Dia tak kena point sama. Kan? Saya ulang balik. Untuk particles, semua force akan bertembung kepada satu point. Tetapi untuk rigid body, force tu dia akan touch pada point yang berbeza. Basically macam itulah awak akan dapat kalau kita belajar dulu statik, awak akan dapat moment. Sebab moment perlukan force dalam perpendicular distance. Sebab distance yang dia tak sentuh kan. Inilah planar kinematics of rigid body. Kinematics ni mostly lebih kepada pergerakan. Untuk kita punya topik, actually kita akan belajar tiga. Pertama kita belajar translation, yang kedua rotational about fixed axis, yang ketiga ialah general plane motion. Actually untuk particles pun kita ada translation juga. Untuk particles pun kita ada rotational. Basically untuk kinematics of rigid body ni, kinematics of rigid body ni, kita lebih fokus kepada general plane motion kan. Translation ni kalau awak tengok ke sini, dia pergerakan dia, kalau kita ambil 2 point ni kan, 2 point ni dia menjarak mesti sama daripada awal sampai akhir kan. Sama dia nak jalan straight ke ni kan, nak jalan straight dia nak jalan straight, dia mesti jarak ni sama, tak boleh berubah 2 point ni kan. Ataupun macam ni dia curve kan. Bila dia curve tapi dia punya jarak ni still sama, 2 point ni dia sepanjang curve ni kan, mesti sama. Point tu bergantung kepada mana awak nak ambil tak kisahlah. Awak fix 2 point, tetapi bila awak jalan 2 point tu still tak berubah kan. Itu translation. Yang kedua adalah rotational. Ni rotational ni awak tahu kan, dia rotate dapat kepada satu line kan. Rotate lah macam gasing ke apa kan, dia settle kan. General motion ni ialah combination lah. Combination between translation and rotational. Dia dua combine. Dia translate dan juga rotate pada masa sama kan. Itu beza dia kan. Kalau kat sini dia ada tulisan kat sini actually translation kan. Sini general motion sebab dia bergerak, dia akan bergerak ke depan juga, rotate sekali kan. Yang ni curve line kan. Yang ni rotational kan. Tapi nanti kita akan tengoklah kan. Ini part yang kita pergi pada part yang pertama dulu, rotational. Yang ni saya kena buat clear. Apa itu translation? Translation ni occur when a line in the body remains parallel. Tadi ada kata-kata kita ambil 2 point kan. 2 point tu kan, kalau kita ambil kat sini point A dengan point B ni, dia punya jarak antara point A dengan point B ni mesti sama kan, sepanjang-panjangnya sama. Saya baca balik. Occur when a line in the body remains parallel to its original orientation throughout the motion. Terus cakap. Saya ada buat note lagi sini. Object ni moving in r direction. Benda ni bergerak di r direction.
dan fix R, sorry, ni RB, ni bukan fix RB ni, silap ni, fix RB per A. So jarak antara A dengan B ni dia mesti sama, constant, sama je kan. So kalau kita buat equation ni, so position R ni kan, so RB ni, so sama juga dengan RB ni sama dengan RA campur dengan RB over A. So macam nak baca, RB over A ialah location B relatif kepada A kan? B relatif kepada A kan? Dia punya location. Ini ialah actually RB over O kan? Ni RA slash O kan? Ni ialah kalau kita nak panjang lah, ni RB slash O, B reference kepada O, ni RA slash O, A reference kepada O. Yang ni ialah RB slash A. So location B refer kepada point A kan? So ni dia punya location. So kalau velocity kita differentiate kan, bila kita position, so kita akan dapat V kan, so dRA dt tambah dRB slash A dt kan. So tadi saya dah cakap kan, so basically saya dah cakap bahawa distance RB over A ni mesti constant. Dia punya requirement untuk translation punya requirement RB over A mesti constant. So bila kita differentiate benda constant, so automatically kita akan dapat kosong kan. So RB over A ni constant. So bila kita differentiate, so kita dapat constant. So apa yang kita dapat, kita akan dapat velocity V ni kan, actually sama juga dengan velocity A kan? Sebab dia kosong kan. So ni VB, ni VA. Sebab dia bergerak in RA direction. So acceleration kita differentiate lagi kan. So relation AB sama dengan dVA dt. So you akan dapat relation B ni sama juga dengan relation A. So so itu sajalah kan. So itu saja untuk translation. So terima kasih, kita jumpa lagi.